Bila kehadirannya dirasai, maka terciptalah kisah ini dengan tajuk Misteri Pemandu Malam. Kisah kali ini merupakan pengalaman bagi pemandu-pemandu yang bertugas di malam hari. Pengalaman yang aku lalui sendiri dan juga hasil penceritaan oleh sahabat-sahabat aku. Kehadiran makhluk mistik ini berlaku bila kita sedang berada dalam keadaan kealfaan dan keletihan. Tanpa kita sedari, ia pun muncul menyapa kita. Sebelum tu, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, tiada sesuatu pun yang boleh memberi mudarat kepadaku di bumi dan juga di langit. Dengan berkat namanya Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Atas kiriman sahabat yang dikenali sebagai Bob, yang mana penceritaan asal dari sahabat Bob yang bernama Azman, bukanlah nama sebenar. Kisah yang pertama ini, pengalaman mistik yang dilalui sendiri oleh pemandu bas ekspres dengan tajuk Kain Apa Yang Tersangkut Tu. Azman merupakan seorang pemandu bas ekspres yang berasal daripada JB. Dia telah berkhidmat di syarikat bas tersebut hampir 19 tahun. Bila ditanya pengalaman mistik yang dilalui, Azman berkata, sepanjang bertugas menjadi pemandu bas, dia ada satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Menurut Azman, kisah ni dialami lebih kurang 12 tahun yang lepas. Ada satu hari ni, aku bertugas seperti biasa, bawa penumpang dari JB ke Kuala Lumpur. Tugasan aku ni bermula jam 11 lebih malam. Kebetulan tiba di Lakin, penumpang yang naik taklah berapa ramai. Jadi bergeraklah macam biasa. Pada awalnya, perjalanan okey je, macam biasa. Ada seorang penumpang ni duduklah dekat sebelah aku nak bersembang katanya. Dia duduk di sebelah kerusi pemandu aku. Berada tu takutlah aku ngantuk. Jadi bolehlah sembang-sembang. Seronok je kami bersembang, bercerita pengalaman dia ketika dia ni bertugas sebagai anggota keselamatan dahulu. Tengah seronok kami bersembang, tiba-tiba ada macam bau yang kurang menyenangkan, lalu menerpa ke hidung aku. Macam bau busuk bangkai. Sedangkan tingkap semua tertutup rapat. Mana datangnya ni? Kami pun saling berpandangan. Faham-faham je lah. Masing-masing dah mula sedar kehadiran bau busuk tersebut. Bau tu cukup meloyakan. Kami terdiam je lah, kata Azman. Seingat aku, bila tiba dekat kawasan atas Bukit Pagoh, lebih kurang kilometer 111.4, aku perasan ada kain melibas-libas dekat cermin sisi bas. Aku pun bertanyalah kepada berada tu, nampak tak kain yang bergibar-gibar tu? Kacau betul lah pemandangan aku. Aku nak bawa bas ni, tak nampak belakang ni, macam mana ya? Jadi aku pun memperlahankan pemanduan aku dengan niat nak minta pertolongan berada tu alihkan kain yang tersangkut kat cermin sisi aku tu. Berada tu pun tariklah kain yang mengganggu penglihatan aku tadi. Kebetulan ada beberapa orang penumpang yang terjaga dari tidur time tu. Kira mencemaskanlah juga. Tiba-tiba pintu terbuka, tapi bas masih berjalan.
Mungkin diorang ingat dah sampai mana-mana perhentian lain untuk berhenti rehat sekejap. Akhirnya setelah mencuba beberapa kali, brother tu dapat jugalah mencapai kain tersebut. Kain tu warna putih lusuh guys. Tarik punya tarik, tak nampak mana penghujungnya. Apa yang menghairankan, kain yang ditarik tu semakin lama semakin panjang. Aku pun cakaplah dengan brother tu, kain apa yang sangkut ni? Makin dia tarik makin panjang. Tiba-tiba ada satu bunyi nyaring kedengaran guys. Bunyi ni satu hilayan yang cukup membuatkan kami satu bas berdiri bulu roma. Dia ternampak satu kelibat perempuan tersangkut berdekatan dengan bas tersebut. Rupa-rupanya Cik Ponti yang tersangkut di situ dengan bau yang meloyakan, dan hilayan tersebut semakin lama semakin panjang kedengaran. Kedengaran salah seorang dari penumpang tersebut mula melaungkan azan. Sedikit demi sedikit, kain tu beransur hilang, naik ke atas perlahan-lahan dan terus menghilang. Cuma bau yang meloyakan tadi masih melekat lagi dalam bas tu. Menurut Azman lagi, selepas dari kejadian tu, dia amatlah berhati-hati ketika melalui jalan tersebut. Itulah pengalaman Azman yang masih segar diingatannya lagi. Seram guys. Pontianak pun boleh tersangkut pada bas. Okey, kita masuk kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ini berdasarkan request dari sepupu aku yang berada di ruangan komen. Pada video yang bertajuk Kisah Seram Rasuk Bunian. Peristiwa ini mengingatkan aku pada tahun 2002. Selepas majlis kenduri resepsi aku. Majlis ni diadakan di edisi Kamat Seremban. Biasalah kenduri di kampung ni agak penat dah sikit. Lepas majlis, kenalah basuh periuk belanga. Kebetulan malam tu selepas sesi membuka hadiah bersama family, jam menunjukkan hampir 12 malam. Aku dengan wife aku ni pun mulalah bersiap untuk pulang ke rumah. Ketika itu aku tinggal di quarters dalam sebuah sekolah bersama penuh di Sungai Gadut. Kalau daripada tepi highway, nampaklah sekolah tu menghala dari Senawang ke Rembau. Cuma time aku balik malam tu tak adalah lalu highway. Mulanya perjalanan tu biasa je lah. Aku pun dah biasa lalu jalan kat situ. Aku bawa kereta pun tak laju, santai-santai romantik dia time tu. Sambil kedengaran lagu percintaan didendangkan di corong radio. Dari kerana mata yang Yelah pengantin baru kan time tu. Sambil bercerita dengan wahai aku ni mengenai majlis resepsi kami tadi. Tiba di satu kawasan lebih kurang 350 meter di hadapan kami ada satu flyover. Aku ada perasan lah belakang aku tadi tu ada satu van-vanet putih duk ikut kami ni slow je dari tadi. Bila menghampiri flyover tersebut, van-vanet ni tiba-tiba buka lampu tinggi. Kawasan yang samar-samar tadi mula menjadi terang. Pemandu van putih ni memecut dengan laju semahu-mahunya. Dia tekan pedal minyak tu rapat. Aku jadi marah lah. Pahal kau ni memotong macam nak menghimpit kami pula ni. Aku pun buka lampu tinggi balik, menyuluh di belakang van tersebut. Dan kereta aku ni aku pandu pun masih slow lagi. Aku pun kata dengan wah aku, biarkanlah, sambil sambung lagi bercerita. Padahal kenduri tu dah habis. Dah habis-habis lagi bercakap pasal kenduri tu. Bila kenderaan kami menghampiri flyover tersebut, tiba-tiba kami ternampak ada seseorang sedang mengangkat tangan menahan kereta kami.
Dengan keadaan lampu masih tinggi, kami pun ternampaklah wajah dan keadaan orang tersebut. Pada mulanya kami tak hiraukan pun sebab tengah seronok bercerita. Melepasi saja flyover tu lebih kurang 100 meter. Aku mula terdiam. Teringat semula orang tadi dan aku bertanya kepada wife aku, perasan tak orang tu? Dengan bersahaja, wife aku pun jawablah, "Ha kan? Muka dia hancur, berdarah-darah. Nampak kulit dia jatuh berkeping-keping. Berderau tu darah." Baru kami terfikir, benda apa tadi tu? Rupanya patutlah van tu pecut bagai nak gila. Van kan tinggi, confirm lah dia nampak dulu. Dengan 1000 persoalan yang masih tidak terjawab lagi dalam pemikiran aku ni, aku pun meneruskan perjalanan. Sampai di satu kawasan yang agak gelap time tu, aku perasan ada benda yang melompat-lompat. Ketika itu, aku melihat dari cermin sebelah kiri wah aku tu makin laju, makin dekat sebelah. Keadaan lompatan itu sama macam aku bawa kereta tu perlahan. Padahal aku dah tekan pedal tu jejak habis ke lantai kereta. Bentuk dia berbungkus. Di kepalanya terikat. Dia melompat-lompat, warna putih. Itu aku perasan. Apa lagi? Dalam keadaan tu, teruslah aku tolak Siti Yasin. Aku pun baca ayat kursi sekuat-kuat hati, sehinggalah sampai di pintu sekolah tersebut. Aku lihat dah tak nampak dah benda tu. Tadi dia mengikuti kami. Selepas hari kes itu, sebulan aku tak lalu jalan tu dah. Aku lebih memilih ikut jalan Seremban Selatan. Peristiwa itu menjadi kenangan malam pertama aku yang amat menyepoilkan. 2 hari aku demam. Okey guys, sampai di sini sahaja episod kisah seram kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua.